Selamat datang ke channel ini. Setiap fakta ada dua sisi, tapi kebenaran cuma satu. Ini The Screen Media. Coba Anda fikirkan, ketika semua menjangka kerjasama politik di Sabah akan retak, muncul satu pernyataan tegas, satu peringatan keras dari seorang pemimpin akar umbi yang menggegarkan suasana politik tempatan. Kerjasama GRSPH terbukti menguntungkan Sabah. Tapi, adakah semua pihak benar-benar setuju? Atau ada dalang yang merancang episod baharu Langkah Kinabalu 2.0? Saksikan hingga ke akhir video ini kerana kita akan bongkar strategi tersembunyi, fakta politik terkini dan persoalan kontroversi yang mungkin selama ini anda tidak tahu. Datuk Dr. Jonathan Kandok, Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tandik, tampil menggesa agar semua parti komponen dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS memberikan sokongan penuh kepada kerjasama pilihan raya antara GRS dan Pakatan Harapan PH. Seruan ini hadir pada waktu spekulasi semakin hangat bahawa GRS mungkin mahu bertanding secara solo dalam pilihan raya akan datang. Dr. Jonathan menegaskan bahawa walaupun terdapat pandangan yang berbeza, bahkan tekanan agar GRS berpecah daripada PH, namun, rekod kejayaan kerjasama ini telah menunjukkan bahawa ia membawa manfaat besar kepada Sabah. Bagi beliau, perpaduan dan solidariti dalam gabungan lebih utama berbanding kepentingan individu atau sentimen partisan. Beliau turut mengingatkan bahawa walaupun Dewan Undangan Negeri Sabah belum dibubarkan, fokus utama haruslah kepada usaha memenangi sokongan rakyat supaya negeri ini kekal stabil dan berada dalam tangan pemimpin yang dipercayai untuk tempoh 5 tahun akan datang. Dr. Jonathan turut mengimbas kembali insiden dramatik yang dikenali sebagai Langkah Kinabalu pada Januari 2023, satu cubaan rampasan kuasa yang menyasarkan untuk menyingkirkan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Nur. Cubaan tersebut digerakkan oleh pimpinan UMNO Sabah, diketuai oleh Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang menarik balik sokongan daripada kerajaan pimpinan Haji Ji selepas 27 bulan bersama dalam gabungan. Namun begitu, Haji Ji berjaya mengekalkan kuasa selepas memperoleh sokongan padu daripada 44 ahli Dewan Undangan Negeri, termasuk 5 adun UMNO dan 7 daripada Pakatan Harapan. Ini termasuk nama-nama besar seperti Datuk Christina Liu dari Keadilan dan Datuk Pung Jin Si dari DAP. Sebagai tanda penghargaan terhadap kesetiaan dan sokongan ini, Haji Ji dalam rompakan kabinet berikutnya telah menggugurkan Bung Mokhtar dan seorang lagi Menteri UMNO serta melantik pemimpin dari PH dan GRS ke dalam barisan kabinet baru. Strategi ini bukan sahaja memperkukuhkan kerajaan negeri tetapi juga memberi isyarat bahawa Haji Ji tidak akan lupa siapa yang berdiri bersamanya dalam waktu paling mencabar. Malah Adun Kunak, Datuk Nur Azlinah Arif secara terbuka menyatakan bahawa Haji Ji ialah seorang pemimpin yang mementingkan kesetiaan dan komited untuk membalas budi kepada PH atas sokongan mereka ketika krisis politik tersebut. Dalam satu majlis bersama Bahagian Gagasan Rakyat Sindumin tahun lalu, Haji Ji turut menyatakan bahawa Sabah masih belum bersedia untuk mencontohi Sarawak yang berjaya menubuhkan gabungan kerajaan negeri
yang hanya terdiri daripada parti-parti tempatan. Beliau menegaskan, dalam politik Sabah, kerjasama dengan parti nasional masih diperlukan. Perbezaan situasi politik dan demografi antara Sabah dan Sarawak tidak boleh dipandang ringan. Gabungan Parti Sarawak GPS berjaya bertahan tanpa bergantung kepada parti nasional seperti UMNO atau PKR kerana kekuatan akar umbi dan dominasi politik tempatan mereka. Namun di Sabah, landscape-nya lebih kompleks, lebih rencam, memerlukan satu kerjasama strategik yang merentasi batas parti tempatan dan nasional. Dalam pilihan raya negeri yang semakin hampir, kenyataan Dr. Jonathan ini jelas menunjukkan bahawa perpecahan dalaman perlu dielakkan. Beliau percaya bahawa Ketua Menteri Haji G akan memimpin GRS ke arah kemenangan besar sekali lagi, mencipta satu lagi bab kegemilangan dalam kerjaya politiknya. Mengikut laporan-laporan rasmi dari bernama The Star Malaysia Kini dan Free Malaysia Today, krisis Langkah Kinabalu sememangnya menjadi titik perubahan besar dalam politik Sabah. Krisis ini berlaku hanya beberapa minggu selepas pilihan raya umum ke-15 apabila UMNO dan Barisan Nasional kehilangan kekuatan di peringkat persekutuan. Dalam keadaan itu, PH tampil menyokong Haji G sebagai sebahagian daripada usaha pembentukan kerajaan perpaduan. Sokongan PH ketika itu bukan sahaja menyelamatkan kerajaan negeri Sabah, malah memperkukuh kedudukan Haji G di mata rakyat dan pelabur. Kestabilan yang terhasil membantu negeri itu mengekalkan fokus terhadap pembangunan ekonomi dan pelaksanaan dasar kerajaan yang lebih berkesan. Namun, adakah kerjasama GRS-PH ini benar-benar pukuh atau sekadar pakatan sementara demi kuasa? Adakah suara-suara yang menentang kerjasama ini datang daripada akar umbi sebenar atau hanya segelintir elit politik yang kecewa kerana hilang pengaruh? Dan yang paling penting, mungkinkah ada gerakan senyap untuk menghidupkan semula Langkah Kinabalu versi 2.0 sebelum pembubaran DUN? Ramai pemerhati politik tidak menolak kemungkinan ini. Beberapa pemimpin tempatan yang tidak dinamakan sudah mula menggerakkan jentera akar umbi dengan nada berbeza, menyindir kebergantungan kepada PH dan menyuarakan keinginan Sabah untuk lebih berdikari seperti Sarawak. Persoalan yang kita perlu tanya, adakah Sabah benar-benar bersedia untuk berdiri tanpa sokongan pusat? Atau ini hanya retorik populis menjelang pilihan raya? Dan jika benar wujud perpecahan dalam GRS sendiri, adakah ini petanda awal bahawa politik Sabah akan kembali ke era ketidakstabilan pasca PRU14? Semua ini perlu diteliti dengan serius oleh rakyat Sabah. Kita pernah saksikan betapa cepat politik Sabah boleh berubah. Hari ini sekutu, esok lawan. Dan apabila kuasa menjadi rebutan, kesetiaan menjadi bahan ujian. Jadi anda sebagai rakyat, apa pendirian anda? Adakah GRS patut terus bersama PH demi kestabilan atau patut berjuang sendiri demi maruah politik tempatan? Komen di bawah, nyatakan pendapat anda. Dan jangan lupa, politik bukan hanya milik mereka di atas, tetapi suara kita juga penentu masa depan. Akhir kata, politik Sabah belum habis, tapi masa untuk anda tahu sudah tiba. Sekian daripada kami di The Screen Media. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.